Dan kemudian bila Allah tutup ayat ni dengan 3 perkara tadi, 3 perkara tu menunjukkan dalam bab hutang piutang, perasaan ataupun fikiran ini patut ada pada kita. Apa dia? Satu, takwa, takut Allah, kan? Takut Allah. Kemudian yang kedua, ini ilmu dari Allah, maksudnya tunaikanlah adab-adab dalam hutang piutang, sebab ini ilmu dari Allah, Allah bagi tahu kat kita direct, kan? Allah bagi terus bab hutang piutang, gini urusan dia, macam ni cara dia, dalam bab hutang piutang. Baik, dan kemudian ditutup yang ketiga ialah Allah itu mengetahui setiap sesuatu. Allah tu maha mengetahui setiap sesuatu. Maksudnya itu sekali lagi dalam bab hutang piutang kita kena ingat Allah tengok. Ingat Allah tu maha mengetahui. Mungkin ada orang dengan ada niat-niat tertentu. Misal ada orang dia bagi hutang sebab niatnya satu hari nanti dia berharap supaya orang tu tak mampu untuk bayar, sebab dia nak dapatkan sesuatu daripada orang tu. Tu maknanya Allah bagi tahu, Allah tahu kalau kamu ada niat-niat tertentu. Atau orang yang berhutang memang berniat untuk tak bayar, Allah bagi tahu, Allah maha mengetahui kalau kamu ada niat itu. Jadi ditutup ayat ni dengan sifat yang patut ada dalam diri kita dalam urusan hutang piutang. Walau macam mana pun kita kata secara keseluruhannya, bila Allah peringatkan dengan secara detail mengenai dengan hutang piutang dan betapa beratnya dia menjadi satu beban kepada kita, akan jadi beban kepada kita di akhirat nanti, maknanya kita boleh simpulkan bahawa sebenarnya hutang piutang adalah sesuatu yang sangat tidak digalakkan dalam Islam. Bahkan ada di kalangan sahabat, satu ketika sahabat Rasulullah SAW diminta oleh ibunya untuk pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW meminta hutang. Sebab dia kata nak minta, bukan minta hutang, nak minta, minta makan, sebab tak ada makanan sama sekali di rumah dia. Bila dia jumpa dengan Rasulullah SAW, Rasulullah beritahu kat dia, kamu ada tak sesuatu kat rumah kamu yang kamu boleh jual, untuk dapatkan sesuap makanan? Dia kata tak ada, rumah aku memang kosong polos, tak ada apa pun, blong, kita kata, tak ada kata pinggan, mangkuk, koperiuk, belanga, baldi, besen, semua tak ada. Nabi kata balik pergi cari, satu benda pun tak apa. Akhirnya dia jumpa dengan satu loket tinggalan ayah dia, loket yang buat daripada batu berbentuk unta. Dan dia kata inilah satu-satunya tinggalan ayah yang tinggal. Nabi kata jual untuk kamu dapatkan sesuap nasi. Jangan minta, apalagi hutang sesuka hati. Selama kita masih ada aset untuk kita jual. Hari ni kalau kita cuba balik tengoklah, ada tak baldi, besen, baju dalam lemari tu? Kalau ada, selagi itulah tak boleh hutang. Maknanya ada benda yang kita boleh jual. Hari ni banyak laku lah barang-barang pre-love orang panggil, barang-barang second hand. Baju-baju second pun orang beli, bandel-bandel tu kan, orang nak. Maknanya baju-baju kita yang berlombok tu masih boleh dijual kalau sampai tak boleh makan, tak dapat nak makan, masih ada lagi banyak barang dalam rumah kita tu yang boleh kita kosongkan. Kalau sampai kita meminta-minta, itu maknanya kita meminta dalam keadaan kita tidak begitu memerlukan, sebab kita masih ada sesuatu yang boleh dijual di rumah. Jadi apalagi kita jadi tabiat, kadang-kadang saya tengok di Malaysia ni, mungkin salah satunya adalah kebiasaan daripada zaman belajar itu dapat pinjaman. Kebiasaan ni dibawa seumur hidup. Jadi ada orang dia dapat pinjaman masa belajar, lepas tu habis belajar dia mula meminjam kan. Kereta kadang-kadang beli kereta sampai habis loan tukar kereta, loan lagi, habis loan tukar lagi kereta, padahal kereta tu masih elok lagi, loan lagi, maknanya dia buat pinjaman seumur hidup. Kemudian okeylah kalau kereta dengan motor, kereta dengan rumah, itu kan benda mahal. Baik, yang lagi kita kata mengecewakan bila kita buat loan untuk beli cadar, untuk beli penapis air, untuk beli kasut, untuk beli benda-benda yang kita dah ada, cuma kita nak tambah. Kalau air, kita kata penapis air tak ada lagi, kan kita penapis air ada banyak level harga, ada banyak harga daripada 500 sampai 5,000 boleh dapat. Kalau kita mampu yang harga tu, maka harga itulah kemampuan kita. Kalau kita nak mampu yang lebih, usaha lebih.
Bukan kita ingin benda yang lebih daripada kemampuan. Yang Allah akan persoalkan kepada kita adalah tentang harta kamu, ke mana ia digunakan. Jadi maknanya harta kita banyak mana, ke mana kita gunakan. Tentang apa yang kita tak dapat, itu takkan disoal. Allah akan tanya yang kita ada tu kita guna ke mana. Jadi kadang-kadang kita berhutang dalam bab tu, rupanya duit kita tu banyak habis ke makanan yang kita beli tapi kemudian kita buang. Banyak kan pembaziran di Malaysia ni dicatatkan makanan-makanan yang masih boleh dimakan itu dibuang dalam tong sampah. Setiap hari itu boleh memberi makan kepada beberapa juta manusia. Kebiasaan membuang makanan. Biasa nak kita makan, dalam pinggan kita ada lebih sesuap dua, atau mungkin sebutir, dua tiga butir nasi. Di tangan kita masih ada nasi-nasi yang melekat di jari, kita buang, kita basuh macam tu saja. Padahal di jari tu nasi tau, nasi tu boleh dimakan. Sebab tu sunnah sebenarnya jilat jari lepas makan. Tapi kita kalau jilat jari, kita bayang, makan sampai menjilat jari. Kita kata lapar sangat ke, sedap sangat ke. Tak, sunnah jilat jari. Tapi jangan sampai tercekik jari sampai sini. Pasal apa? Makan gitu. Kan jari kita tu ada nasinya ujung-ujung ni je, sampai sini je. Tak ada masalah untuk jilat. Jilat tujuannya adalah untuk menghabiskan makanan sisa, tidak meninggalkan walau sedikit setitis pun sisa makanan pada pinggan kita yang masih boleh dimakan, pada pinggan atau pada tangan kita. Sebab sebenarnya kita tak tahu barakah pada makanan tu ada di mana. Jadi elakkan daripada menjadikan kebiasaan dalam hidup kita makan lebih-lebih. Kalau kita kata yang sebutir nasi itu pun kita tak boleh tinggal, apalagi sesuap, apalagi sepinggan, apalagi semangkuk. Itu yang kadang-kadang duit kita habis kat situ. Habis pada makanan yang kita tak makan. Makanan yang kita mungkin masak banyak, lepas tu tak habis, masuk peti, keluar peti, masuk peti, keluar peti, lah kali bosan. Bosan, buang. Makanan tu masih boleh dimakan. Ini semua akan dihisap di hadapan Allah. Itu termasuk harta yang telah kita salah gunakan. Akhirnya dengan sebab duit habis kat situ, kita tak cukup untuk beli keperluan yang lain, kita hutang. Itu kita perlu elakkan. Termasuk kadang-kadang hutang barang elektronik kan. Iron nak hutang, peti ais hutang, katil hutang, meja, sofa, semua hutang. Sebab kebiasaan. Ini kita elakkan. Beli mengikut kemampuan. Meja pun sama, daripada harga RM50 sampai harga RM5,000, RM50,000 boleh dapat meja makan. Adakah harga meja makan RM50? Ada, second hand. Dulu kan saya pernah masa ekonomi masih baru mula-mula habis belajar tu, saya beli second hand tu. Dan itu kemampuannya. Kita tak perlu berfikir tentang keinginan kan. Dulu saya pernah beli kereta buruk-buruk lah second hand, masa kemampuannya macam tu. Masa tu orang nak jual, yang nak jual tu dia kata, awak minat ke kereta macam ni, sport? Dia macam sport sikit gaya dia kan. Awak minat ke kereta macam ni? Saya kata, saya beli bukan berdasarkan apa yang saya nak kan, tapi apa yang saya perlukan dan apa yang saya mampu. Dan saya mampunya yang ini, dan saya perlukan kenderaan yang maknanya yang penting ada kenderaan untuk saya gunakan untuk keluar cari rezeki. Jadi bukan apa yang kita inginkan gitu. Bukan mesti kita beli apa yang kita nak. Itu yang perlu kita tanam dalam hidup kita. Nak beli baju sekalipun bukan apa yang kita nak sampai kita berhutang piutang sebab kita nak yang tu, tak. Tapi kalau kita perlukan yang itu dan kemampuan kita di situ, kita beli mengikut kemampuan. Yang tu maknanya itulah kaedah cara hidup dalam Islam yang Allah ajarkan kepada kita. Yang kita boleh simpulkan bahawa dalam hidup ni sebenarnya orientasi kehidupan kita tu akan menentukan cara kita bertindak. Jadi sebenarnya yang jadi hutang piutang tu pasal yang ada dalam fikiran kita adalah nak mendapatkan nikmat dunia. Padahal dunia ini tidak lebih daripada sebelah sayap nyamuk. Satu dunia ni, langit dan seisinya ini, nilainya tak lebih daripada sebelah sayap nyamuk. Apalagi setakat 100 helai baju kita nak beli, itu nilai dia tak ada nilai sama sekali. Tapi nanti jawabnya di akhirat tu penat. 100 helai, setiap helai ditanya soalan kadang-kadang sampai berhari-hari, sampai seminggu. Kan setiap helai baju tu ditanya dari mana duit dapat, macam mana cara beli, apa niat nak beli, macam mana awak pakai ke mana, tutup aurat ke tidak. Satu baju soalannya banyak. Jadi nilainya di dunia tidak lebih daripada sebelah sayap nyamuk, tetapi persoalannya di akhirat sangat berat kepada kita, menjadi beban yang sangat berat kepada kita. Baik, jadi insyaAllah hari ini yang kita bincang tentang hutang piutang dan juga adab-adab dia, mudah-mudahan kita amalkan. Hari ini Alhamdulillah kita dapat bincang tentang tafsir satu tajuk yang
boleh kita amalkan dengan begitu mudah gitu. Point dia, setengah ayat tu kita berfikir juga nak amal kod mana gitu. Hak ni memang sangat jelas. Baik, jadi diserulah bagi siapa yang telah ada hutang, yang sedang berhutang, maka boleh buat ni, bukan tunggu hutang next hutang tak. Hutang yang sekarang kita dah boleh buat tadi. Catat dah boleh. Ya? Nak panggil saksi boleh. Walaupun tengah berhutang. Lepas ni boleh message penghutang-penghutang masing-masing ya. Pemihutang dan penghutang. Nak bagi tahu, ini adab-adab berhutang saya baru belajar ya. Jadi boleh tak kita mula letak, kita mula ikut ketetapan, kita mula ikut sunnah-sunnah ni. Dan untuk hutang seterusnya kita sepakat untuk melaksanakan ini. Kalau misalnya tidak dipersetujui oleh satu pihak lagi, sebab apa ni letak tarikh ni tak nak lah kata. Kalau tak nak, tak jadilah. Itu ketegasan. Tak jadi, kita tak jadi berurusan bermuamalah dalam bab hutang piutang, sebab kita nak ikut adab ni. Itu maknanya usaha kita untuk beramal. Dan itulah ketegasan dalam Islam, yang maknanya kita ada prinsip yang jelas walaupun dalam bab hutang piutang. Saya harapkan tak ada lagi masalah lepas ni main mengadu, ustazah orang hutang tak mau bayar, macam mana nak buat. Sebab sebenarnya Islam dah menyelesaikan masalah sebelum berlaku masalah. Baik, insyaAllah mudah-mudahan mendatangkan manfaat kepada kita semua, menjadi kebaikan kepada kita dunia dan juga akhirat. Dan mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk beramal dan melaksanakan segala yang Allah ajarkan kepada kita. Wa yu'allimukumullah, daripada ilmu Allah insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah.